Okay, hai semua. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan untuk semua anak murid Ustazah. Apa khabar? Sihat? Okay, Alhamdulillah. Kalau awak semua sihat, Alhamdulillah. Okay. Jadi hari ini hari apa? Isnin 21 hari bulan 6. Alhamdulillah. Awak pun dah habiskan jawab periksa minggu lepas seminggu. Untuk berapa subjek awak ada? 8 je. Tak salah 8 ke 8 kertas. Awak ada 8 kertas kan yang awak perlu jawab minggu lepas. Okay, Alhamdulillah. Periksa pun dah habis. Awak pun dah hantar. Okay, jadi macam mana periksa minggu lepas? Okey tak? First time kan periksa. Periksa secara sendiri-sendiri dekat rumah. Dekat rumah, tak ada ustazah, tak ada siapa-siapa, tak ada kawan-kawan kan. Ini betul-betul sendiri. Tak ada siapa-siapa pun yang awak nak tiru. Okay. Jadi itu first time lah, pengalaman lah untuk awak kan. Okay, tak apa. Okay, jadi itu cerita minggu lepas lah. Macam mana dengan subjek ustazah, boleh jawab tak? Okay, kalau boleh, Alhamdulillah. Okay, sebabnya apa? Subjek yang ustazah keluar, yang topik-topik yang ada dalam tu pun yang kita dah belajar sebelum ni kan. Yang mana masa PTPR tu ustazah ajar pun, ustazah dah ada ulang sedikit-sedikit dekat dalam kelas. Okay, jadi insyaAllah lah. Ustazah tak tengok lagi kertas periksa awak, tak ambil lagi. Tak tahu lagi macam mana, insyaAllah lah harus semuanya okey. Okay, jadi hari ini, hari Isnin, insyaAllah kita akan mula belajar lah seperti biasa. Seperti macam sebelum ni juga, secara online sebab, ya betul, kita PKP. Kita PKP dan awak pun tak dibenarkan untuk ke sekolah. Sekolah pun tak dibenarkan untuk buka lagi. Jadi macam inilah pembelajaran kita. Harapnya dapat tak berlarutan lama sangat lah. Okey, lebih panjang pula ya Ustazah. Okey, jadi hari ni insyaAllah kita akan mula belajar. Okey, sekejap Ustazah sharekan skrin dulu. Okay, nampak Okey. Jadi hari ini kita akan mula belajar dan mulakan dengan tajuk yang baru lah. Okay, tapi sebelum mula dengan tajuk yang baru, Ustazah ulang sedikit tajuk yang kita belajar hari terakhir awak bersekolah tu. Hari terakhir awak, masa awak bersekolah tu, kita tengok sedikit ulangan lah sebelum kita masuk tajuk baru hari ni. Ingatkan balik dengan awak apa bendanya yang kita belajar akhir sekali sebelum awak bercuti PKP. Mana benda ni? Okey. Ini dia yang kita belajar last hari tu ialah suku kata terbuka pula vokal AA, perkataan yang berakhir dengan bunyi dara, lawa dan juga nga. Jadi lima suku kata ini, perkataan yang berakhir dengan lima suku kata ini, huruf A di hujungnya apa Ustazah kata? Ya, betul, kena kekalkan. Maksudnya jangan buang, biarkan je, tak perlu buat apa-apa. Tulis je balik semula. Contoh macam belanga. Tengok dia tak ada maksud. Ambil contoh yang lebih jelas lah. Okey, macam contoh nada berakhir dengan bunyi da. Dibuang ke A-nya? Tidak dibuang. Jadi eja je semula. Nada, nun, alif, dal, alif. Okey. Ini pembelajaran kita yang sebelum ni lah. Huruf A-nya kita kekalkan. Okay. Hari ni kita akan tengok tajuk baru. Okay, kalau buku teks awak muka surat 27. Okay. Apa perkataannya? Apa je yang kita nak belajar hari ini? Okay, ialah suku kata terbuka pula vokal AA, perkataan yang berakhir dengan bunyi bata, pasagananya, caya, kaja dan juga ma. Ustazah banyaknya, kita orang tak ingat lah Ustazah perkataan-perkataan ni, suku-suku kata yang ni banyak sangat. Macam mana nak ingat? Senang je. Awak ingat je 5 suku kata yang tadi tu, dara, lawa dan juga kan, ingat kan? Okay. Yang 5 tu kena kekalkan huruf A-nya. Jadi selain daripada yang 5 ni, tak kisahlah apa-apa selain daripada yang 5 ni, itu semua awak kena kena apa kita tengok nanti, kita tak tahu lagi kena apa, saya tak ajar lagi. Okay, jadi nanti kita tengok apa yang macam mana cara kita nak eja kalau dia berakhir dengan bunyi-bunyi yang saya sebutkan tadi. Okay. Hari ini, untuk hari ini saya akan gunakan nota ringkas lah untuk awak. Saya ada buat nota ni.
Okay, tapi kalau awak nak rujuk buku teks, nak tengok contoh yang lebih banyak, awak boleh buka buku teks muka surat 27. Ini kalau awak nak buka buku teks lah. Tapi untuk hari ini, pembelajaran kita hari ini, Ustazah akan gunakan nota yang Ustazah dah buat ni. Okey. Ini satu muka surat je nota ni. Ustazah dah ringkaskan untuk awak apa benda je yang awak perlu tahu. Okey, nota ni dalam bahasa Melayu lah Ustazah buat. Senang sikit untuk awak faham mudah lagi lah. Okey, jom kita mula. Okey, jadi dekat sini macam tadilah suku kata terbuka, pula vokai A, perkataan yang berakhir dengan bunyi ba, ta, pa, sa, ga, na, nya, ca, ya, ka, ja dan juga ma. Okey, dan dekat sini ada Ustazah sediakan contoh-contoh, 3 je lah. Ada 3 dekat sini contoh yang Ustazah ambil daripada buku teks. Okey, dekat buku teks ada banyak lagi contoh yang awak boleh jumpa. Dekat sini Ustazah ringkaskan, Ustazah ambil 3 je lah contoh. Okey, contoh yang pertama ialah jejaka berakhir dengan bunyi ka. Kedua, cempaka pun berakhir dengan bunyi ka. Bapa berakhir dengan bunyi pa. Okey, jadi ini ialah ejaan jawinya lah. Ejaan jawi yang betul. Okey. Macam mana cara nak tulis? Okey, kita mulakan. Sebelum ni perkataan darah lawanga, huruf A di hujung tu kita kekalkan. Okey, macam mana kalau dia berakhir dengan bunyi yang 12 bunyi ni? Okey, apa dia kata dekat sini? Cara penulisan. Cara nak tulis, cara nak jawikan. Okay, dia kata perkataan yang berakhir dengan bunyi ba, ta, pa, sa, ga, na, nya, ca, ya, ka, jamah hendaklah dibuang atau digugurkan huruf alif iaitu huruf A pada suku kata akhir. Dia berbeza dari yang sebelum ni. Kalau awak jumpa perkataan yang berakhir dengan bunyi yang Ustazah birukan ni, huruf A di hujungnya awak kena apa? Ya, betul ni. Ustazah dah hitamkan pekat ni. Huruf A di hujungnya awak kena kena buang atau selalu saya cakap dalam kelas apa? Kena potong. Sebelum jawikan tu tengok dulu apa benda yang kena potong kan. Kena potong ataupun kena buang huruf A-nya. Ni huruf A dekat belakang ni kena buang. Tak ada ni huruf A ni tak ada. Tinggal satu je. Okey, boleh. Kita tengok contoh dekat sini ada 2 contoh saya ambil. Saya dan juga rasa. Okey. Saya ada 2 suku kata, rasa pun 2 suku kata. Dekat sini saya dah pecahkanlah ikut suku katanya sa dan juga ya, dia akan jadi sa dan juga y. Kenapa? Sebab A dekat hujung ni kita dah buang atau kita dah potong siap-siap. Tak ada dah huruf A tu. Tinggallah S, A dan juga Y. Okay, bila dah macam ni baru kita boleh jawikan. S apa? Sin. A alif, Y ialah ya, saya. Baru betul. Yang kedua, rasa. Sama A di hujung tu kena buang. Tinggallah R, A dan juga S sahaja. Lepas tu barulah tulis jawinya. Boleh? Okey, ini cara jawikannya. Ada pula syarat dia kata dekat bawah ni. Macam mana syarat untuk apa dia syarat dia nak dibuang, nak dipotong tu. Okey, syaratnya. Okey, syarat boleh digugurkan huruf alif adalah apabila 2 suku kata yang akhir adalah AA. Dia kata apa? 2 suku kata akhir. 2 suku kata akhir adalah AA. Apa maksudnya Ustazah? Okey, kita tengok kat sini contoh Ustazah ambil. Saya baca dan juga senjata. Okey, saya macam saya betul dah lah 2 suku kata. Dia kata 2 suku kata tu mestilah huruf A. Jadi betul tak saya ni dua-duanya huruf A? Ya betul. Sini A, sini A. Jadi barulah kita boleh potong huruf A yang dekat hujung sekali ni. Katakan dekat A yang hadapan ni ialah huruf E dan yang belakang ni pula A. Boleh ke kita potong? Ya, tak boleh. Syaratnya mestilah A dan juga A. Dua suku kata itu mestilah A
A, A. Tak boleh ada satu je A-nya. Dekat hujung je yang ada A. Dekat yang lain tak ada A. Tak boleh. Okay, begitu juga dengan baca. Dia A, A. Dua suku kata mestilah hurufnya A, A. Berakhir dengan huruf A dan juga A. Okay. Kita tengok senjata. Okay, mungkin yang ini lebih jelaslah sedikit. Okay, senjata ada 3 suku kata. Dia kata apa? 2 suku kata akhir tu mestilah huruf A. Mana 2 suku kata yang akhir? Ini suku kata pertama, suku kata kedua dan ini suku kata ketiga. Okey, suku kata 2 suku kata yang akhir ialah yang inilah jata. A tak hurufnya ya. A. Jadi barulah kita boleh buang A yang di hujung ni. Okay, nampak ni Ustazah dah gariskan A. Itu maksudnya baru awak boleh buang huruf A yang dekat akhir sekali ni. Faham? Jelas? Katakanlah Ustazah ambil contoh lain. Perkataan apa yang berakhir dengan bunyi ma ya? Saya tak contoh dekat sini. Ada ke? Kat sini semua dia beri contoh. Sekejap. Mana contoh? Ada tak contoh lain? Apa contohnya? Okay, tak apalah. Mungkin kita tak jumpa. Susah pun tak terfikir sekarang apa contohnya. Okay, tak apa. Okay. Jadi mestilah dia hurufnya A. Tak boleh katakan dekat sini huruf E, dekat sini huruf A. Tak boleh potong hurufnya. Dia kena mesti 2 suku kata yang akhir tu dia mestilah A. Ni A. Okay, boleh. Okay, kita tengok contoh yang lain. Ada Susah ambil contoh yang lain dekat sini. Bapa, rasa, kaca, tanya, cempaka. Okay. Yang atas ni semua 2 suku kata lah. Okay, yang kat sini, yang 2 perkataan yang Susah nak tekankan dekat sini. Tanya, 2 suku kata. Ta, 1 suku kata. Nya, 1 suku kata. Okay, jadi TA dan juga NY. A-nya kita dah buang. Tinggal macam ni lah. Okay, jadi kita nak jadikan T, Ta, A, alif, NY. Yang saya nak tekan dekat sini ialah huruf N, Y. Ini banyak kali kadang awak silap. Okay, ingat NY, betul dalam Rumi dia jadi satu huruf. N satu huruf, Y satu huruf. Tapi kalau dalam Jawi, N dan Y ini dia menjadi satu je. Dia kawan. Awak tak boleh pisahkan dia. Dia mesti kawan. Dia jadi satu huruf. Apa hurufnya? Hurufnya ialah nya. Jangan pula awak buat N, nun, Y, ya. Salah. Kalau awak jumpa N dengan Y duduk sebelah-sebelah, huruf Jawinya mestilah nya. Jangan awak pisahkan dia. Okay? Ini banyak kadang-kadang awak buat dalam kelas tersilap benda ni. Ini subjek darjah 2 dulu saya ajar dah. Okay, tak apa, mungkin awak terlupa, tak apa. Okay, seterusnya yang kedua, yang ni cempaka. Okay, cempaka ni kan, okay, cempaka. 2 suku kata yang belakang ni hurufnya A tak? Ya, A ke? Tak adalah kat sini huruf I, kat sini huruf A tak kan? Sini A. Jadi kita boleh potong huruf A yang di hujung. Okay, cempaka dia jadi CM. Ini lagi satu. Kenapa CM Ustazah? Kenapa kita tak letak E tu? Sebab apa Ustazah kata tahun lepas? E yang berbunyi iaitu E pepet, kita kena buang. Betul. Okay. Jadi E yang berbunyi kita kena buang huruf E-nya. Kalau E yang berbunyi E yang berbunyi tak perlu dibuang. Hanya E yang berbunyi sahaja kita buang. Jadi sebab tu tak ada E ya dekat sini. Tinggal C dan M sahaja kita dah buang. Okay. PA kita kekalkanlah. Dan K dia berakhir dengan bunyi K. Jadi A di hujung ni kita kena buang. Tinggallah huruf K sahaja. Okay, jadi kita pun jawikanlah dengan huruf-huruf yang tinggal ni. Tinggal huruf ni lah C, M, P, A dan juga K. Jawikan. Okay. Alright. Okay, jadi itu sahaja pembelajaran kita hari ini sebab Ustazah dah singkatkan jadi satu muka surat sahaja. Kalau tak yang tadi tu sampai, kalau awak ikut buku teks ni sampai surat 32. Banyak sikit lah.
Ustazah dah ringkaskan jadi satu muka surat saja untuk awak fahamkan. Apa dia Ustazah kata kalau perkataan yang berakhir dengan bunyi-bunyi yang Ustazah birukan ni, dia mestilah dibuang huruf E-nya ataupun digugurkan ataupun dipotong. Jangan tulis huruf E dekat hujung tu. Boleh? Jelas? Okey. Okay, jadi sebagai latihan untuk awak lebih faham, kat bawah dia, bawah nota tu Ustazah ada berikan latihan. Sekejap Ustazah besarkan ada nampak sikit Ustazah. Besar kan? Okey. Okey, jadi dekat sini ada 12 perkataan yang Ustazah dah sediakan untuk awak jawikan. Okey, jadi sila buat latihan ni. Okey. Tak banyak, 12 je. Sikit je pun ni kan. Alright. Dan bawahnya Ustazah ada berikan jawapan. Okey, tolong buat dahulu sendiri. Jangan tiru jawapan yang Ustazah bagi tu. Tolong jawikan sendiri dulu. Lepas tu bila dah siap, barulah tengok jawapan yang Ustazah dah bagi. Ustazah dah sediakan dah jawapan untuk awak. Okey. Lebih mudah untuk awak ni tengok. Betul ke salah ni yang saya eja ni? Jadi Ustazah dah sediakan jawapan siap-siap dekat bawah ni. Buat dulu sendiri. Cuba jawikan sendiri. Kalau salah tak apa. Awak belajar kan? Tak apa kalau salah. Dah siap jawikan. Barulah tengok jawapan yang Ustazah dah sediakan tu. Betul ke tak? Sama ke tak yang awak eja dengan jawapan yang Ustazah bagi tu? Okey. Bolehlah tanda. Dah nak semak tadi kan. Jadi bolehlah tanda. Gunalah kalau awak ada pen merah, guna pen merah. Kalau tak ada, gunalah pensel warna. Ada pensel warna kan masing-masing. Gunalah pensel warna yang awak suka. Nak warna apa? Pink, kuning, biru, hitam, hijau, merah. Itu suka awak lah. Tandakan jawapan yang betul. Yang salah tu awak tulislah dekat tepi jawapannya. Ikut jawapan yang Ustazah dah bagi ni. Okey, boleh? Okey. Jadinya nanti nota ni Ustazah akan berikan dekat awak. Okey, tak payah risau. Ustazah akan sertakan video dan nota ni sekali nanti untuk awak. Okey, nota ini. Okey, tolong. Okey, kalau awak salin bolehlah salin dalam buku tulis. Salin je bahasa Melayu, tak apa Ustazah tak marah. Yang mana dalam tulisan Rumi ni awak salin dalam Rumi. Tapi yang jawi-jawi ni awak salin dalam jawi. Tak apa Ustazah tak kisah. Salin je ikut yang macam Ustazah bagi ni. Okey. Dah salin dalam buku tulis, salin kemas-kemas cantik. Ataupun Cik Ustazah saya tak nak tulis lah. Okey, tak apa. Saya ada printer kat rumah, saya nak print. Boleh, silakan. Boleh print. Kalau awak print, print kemudian tampal. Print lah. Lepas tu tolong tampal dalam buku tulis. Okey, saya tak nak awak hilangkan nota ni. Saya dah buat ada nota ni untuk awak. Jadi jangan hilangkan. Nanti manalah tahu awak masuk dah jam 4, 5, 6. Alamak tak ingat lah apa benda. Dulu Ustazah ada bagi nota. Bolehlah tengok. Bolehlah tengok nota yang Ustazah bagi ni. Macam mana nak jawikan kalau perkataan berakhir dengan bunyi-bunyi yang ini. Okey. Jadi tolong kalau awak print, printlah dan kemudian tampal cantik-cantik, kemas-kemas dalam buku tulis. Sama juga dengan latihan. Kalau latihan ni awak tak nak salin, nak print, silakan. Printlah kemudian jawab. Jangan print je tak jawab pula. Okey. Print beserta buatlah jawapannya sekali. Dah siap jawapan. Cek dengan yang Ustazah bagi ni sama ke tak sama. Okey. Okay, kalau tak print tadi awak nak salin, salin. So saya suka nak salin. Salin lah. Boleh salin, tak banyak pun kalau awak nak salin. Satu muka surat untuk nota dan satu muka surat lagi untuk latihan. Tak banyak, 2 muka surat je perlu salin. Kau nak salin lah. Salin kemas-kemas. Cantik-cantik supaya nanti senang saya tengok nak tanda. Okay. Jadi itulah pesanannya untuk awak. Yang pertama tadi nota ni saya akan beri, kemudian awak perlu salin atau print. Kalau salin dalam buku tulis, kalau awak print tampal dalam buku tulis. Jangan hilangkan. Okey. Dan latihan pun sama, sila jawab dan kemudian
semak dengan jawapan yang Ustazah dah beri ni. Okay. Boleh salin ataupun boleh print yang Ustazah bagi ni. Alright. Okay. Jadi Ustazah stop share sekejap. Okay. Jadi untuk hari ini itu sahaja pembelajaran kita. Iaitu perkataan yang berakhir dengan bunyi-bunyi tadi itulah. Banyak kan Ustazah pun tak ingat apa bunyi-bunyi dia. Batasa, nyacaka, ma, dan adalah lagi ada 12 tadi. Okey, apa yang kena buat? Ya, betul, huruf A di hujung tu kena buang atau kena potong bila kita nak jawikan. Okey. Itu sedikit ringkasanlah pembelajaran kita hari ini. Okey, dan apa lagi yang Ustazah pesan tadi? Ya, betul, sila buat latihan. Betul, latihan. Dan yang keduanya, nota yang Ustazah beri tadi tu sila tampal. Kalau awak print lah, tampal dalam buku tulis. Itu kalau awak print. Dan kalau salin kemas-kemas dalam buku tulis. Jadi ada dua benda tadi. Pertama nota, yang kedua latihan. Sama latihan tu buat je. Jangan tak buat pula salin je. Lepas tu tak buat, tak nak lah. Salin dan buat jawapan. Boleh print, Ustazah bagi kelonggaran, boleh print atau boleh salin. Terpulang dekat awak. Mana-mana yang memudahkan awak. So, tak kisah. Okey je. Salin je ikut yang Ustazah bagi tu. Saya tulis dalam bahasa Melayu, salin bahasa Melayu. Tak perlulah awak nak jawikan. Tak perlu, tak payah susah-susahkan diri. Okay? Alright, itu je untuk hari ini. Kalau ada apa kemusykilan yang tak faham, boleh tanya sendiri. Boleh PM Ustazah untuk tanya. Okay. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.